Menteri Pertahanan beri jaminan setelah mendapat laporan dari antarabangsa mengenai ketirisan dan rasuah yang berlaku terutama di Kementerian Pertahanan dan soal urusan perolehan dan pembelian oleh Kementerian Pertahanan. Fungsi, hal ini bukan perkara yang baru. Menteri Pertahanan silih berganti, kerajaan juga silih berganti. Tetapi pekung rasuah ini terhidu luas sehingga sekarang ini mendapat perhatian Global Defence Integrity Index GDI 2020. Kalau kita lihat umpamanya, apa dia kelemahan besar kita sekarang ya? Bila disebut di sini, kebanyakan terlibat operational risk, financial risk, procurement risk. Tetapi personnel risk itu paling minimal. Maknanya kemantapan, kemahiran, keupayaan pegawai-pegawai tentera dan pegawai-pegawai kerajaan di Kementerian Pertahanan itu tidak dibelasah dalam laporan ini. Yang ditekankan ialah soal perolehan, proses perolehan yang melibatkan tentunya campur tangan politik. Perkara ini dimaklum, kita tahu daripada dulu, Scorpion, kita tahu tentang frigates dari Yarrow Shipyard, kelewatan dan hal-hal yang dituduh ketirisan, pengurusan yang lemah dan sebagainya. Dan sekarang berulang lagi. Jadi saya mulakan oleh demikian dengan merujuk kepada laporan GDI Index. Menteri Pertahanan bagi jaminan akan memberi kerjasama penyiasatan. Saya ucap terima kasih. Tapi kalau benar dia serius, beri keterangan di Parlimen dulu. Sampai sekarang proses perolehan, kos, termasuk soalan-soalan yang saya tanya, itu hanya dipilih sebahagian kecil yang dijawab, yang lain tidak dijawab. Ini termasuk umpamanya teguran dari Ketua Audit Negara. Bagaimana boleh kita kompromi soal keselamatan, dan ini diucapkan lama sebelum saya di Parlimen ini. Keselamatan pegawai dan keselamatan negara itu dikompromi kerana ketirisan dan rasuah yang berlalu. Saya ingatkan jatuh indeks keyakinan di mata dunia setelah dilakukan kajian. Ketua Audit Negara sendiri menegur. Apa dia isu dia? Perolehan 6 helikopter MD530G pada tahun 2018. Ada dijawab, tetapi ia tidak memberi penyelesaian tentang kelemahan ketara dalam sistem perolehan. Kegagalan penghantaran 6 buah kapal light combat ship LCS menurut jadual. Kementerian Pertahanan tentunya ada keutamaan, uraian keutamaan apa yang perlu diperolehi sekarang dan sebagainya. Tetapi ini yang ternyata dalam laporan Ketua Audit Negara. Jadi bagaimana kita nak harapkan satu sistem yang moden? Tiap kali Parlimen diminta luluskan wang yang banyak untuk Kementerian Pertahanan. Tetapi soal ketirisan, soal rasuah, soal komisen, soal syarikat-syarikat itu terus menerus. Saya beri contoh. 6 buah helikopter MD530G. Siapa yang peroleh? Halaman Optima Sdn Bhd 2015. Dikemukakan oleh siapa? Datuk Harrison Hassan, Timbalan Ketua UMNO bahagian Subang. Ya. Saya tak ada masalah siapa pun. Tetapi kalau ada laporan ketirisan, penyelewengan begini, mesti diambil tindakan. Kemudian, unit perancang ekonomi diminta supaya mengecualikan perolehan itu dari pemeriksaan pengurusan nilai, value management. Bagaimana boleh kita terima kenyataan satu perolehan kelengkapan tentera yang besar diketepikan soal value management?
yang ditetapkan oleh EPU. Kontrak bernilai 340 juta ringgit. Ini yang MD 530G. Pembelian dilakukan secara tergesa-gesa, harga diragui. Berapa? 340 juta. Tetapi kalau ikut original equipment manufacturer, harga yang ditetapkan itu lebih kurang 184 juta ringgit. Yang kita beli 340 juta kerana tanpa sistem penilaian yang harus dilakukan oleh unit pelancaran ekonomi. Dan kalau ingat pengalaman saya, Timbalan Menteri Keuangan ada, memang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan. Memang pembelian itu dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Tetapi penilaian keuangan itu diamanahkan kepada Kementerian Keuangan. Saya tahu macam pembelian frigates di Euro Shipyard, ya, di London. Itu ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan dengan kosnya sekian bilion. Bila pergi Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, terus satu perbincangan yang teliti, diturunkan beratus juta dari apa yang diputuskan oleh Kementerian Pertahanan. Ini yang disebutkan kebocoran keterisan yang mesti kita elakkan. Minta rumuskan, YB. Ya, sikit je lagi. Kemudian, oleh kerana ada kepentingan gini, dan kawan yang menjadi kontraktor yang mendapat komisen besar syarikat ini, maka liquidated accepted damages yang 1% nilai kontrak itu tak dikenakan. Ya, diberi pengecualian. Ini masalahnya bila sistem kroni itu diamalkan, dan walaupun saya bangga kerana laporan ini menyebut tentang keupayaan personel, maknanya pegawai-pegawai tertinggi tentera, prajurit dan staf penjawat awam itu dianggap kategori yang baik. Yang bobrok ini ialah cara perolehan mana campur tangan. Siapa yang bertanggungjawab dan menetapkan? Jadi kalau menteri beri pengakuan, sekadar lunak dia dengar, tetapi tidak dihalusi. Takkanlah sampai berpuluh tahun ini yang kita bincang. Beli senjata, tak sampai pada ikut jadual, kos melambung tinggi, tidak ada penilaian. Ini saya dengar lama, daripada Ketua Pembangunan lama sebelum saya lagi. Jadi mintalah kesungguhan Menteri Pertahanan beri perakuan di Parlimen ini bahawa amalan buruk ini dihentikan. Akhir sikit, ialah tentang pembelian 6 buah kapal Littoral Combatant Ship LCS kepada Bowsted Naval Shipyard. Ini pun kita setujulah kalau berikan kepada keupayaan tempatan. Tetapi seperti yang kita tahu, reka bentuk yang dipilih adalah Gowin dari Naval Group France, rekaan baru yang tiada dalam pasaran pada tahun 2011. BNS mereka bentuk tetapi kelulusan akhir atau design right masih lagi di tangan Naval Group. Jadi kita mahu hal-hal yang sedemikian supaya lebih transparan. Saya tahu bahawa Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri dalam perolehan itu kita ada tahap kerahasiaannya untuk menjaga strategi keselamatan negara. Tapi janganlah guna ini untuk mengaut keuntungan peribadi atau kelompok. Ini saja yang saya tekankan dan kita minta penjelasan kerana bila kita bangkitkan dalam ucapan dasar dalam kursi, tidak ada jawapan yang memuaskan. Melainkan kita akan beri jaminan kerjasama. Jaminan yang sama telah dibuat 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Tetapi berulang. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat Pak Dirjen.